Tolonglah taat perintah Allah. Ikut aku sebagai Nabi kamu. Aku bimbang datang azab yang pedih kepada kamu nanti. Dia orang bukan makin takut, makin challenge, makin cabar Allah. Tak apa, datangkan. Sekarang juga azab. Sekarang juga kami nak azab. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita setinggi-tinggi kesyukuran, sedalam-dalam kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang begitu banyak. Dalam bulan ini kita baru saja meraihkan hari kemerdekaan negara kita yang ke-63 tahun, dan kita pun baru saja memasuki beberapa hari daripada hari yang mulia, hari yang istimewa di awal Muharram. Jadi hadirin dan rahmati oleh Allah, suka untuk kita pada malam ini membicara satu topik yang sangat penting, yang sangat besar, yang mana Masya Allah pihak masjid minta saya kupas, iaitu bahayanya istidraj. Yang mana hadirin dan rahmati oleh Allah saudara sekalian, sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, ulama bagi tahu Allah berjanji untuk jadikan seluruh khazanah Allah yang tidak ada sempadan, yang tidak ada batasan, khazanah Allah yang begitu luas. Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah mempunyai khazanah perbendaharaan yang begitu banyak di langit dan di bumi. Khazanah Allah Ta'ala tak akan habis. Sejak hari pertama Allah Ta'ala ciptakan dunia sampai ke hari ini, kata Nabi SAW, setiap hari Allah Ta'ala memberikan sedekah, zakat, memberikan nikmat, makanan, pakaian, kenderaan, apa saja keperluan semua hamba Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah, sampai ke hari ini masih lagi dan selama-lamanya akan tetap Allah Ta'ala bagi. Setelah Allah bagi seluruh
keperluan makhluk dia, khazanah Allah Ta'ala tak akan pernah berkurang, melainkan seumpama kita mencelup sebatang jarum ke dalam lautan yang luas, maka kita angkat jarum tersebut, maka sebanyak itu saja yang kurang, sebanyak itu saja yang luar daripada khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya tak ada kurang sedikit pun. Jadi khazanah Allah ni Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sedikit Allah Ta'ala bagi untuk kita di dunia, khazanah rahmat, khazanah nikmat. Tetapi nanti bakal menanti kita nikmat yang lebih besar, yang lebih kekal, yang lebih hebat, yang lebih agung menanti kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dunia ni Allah bagi sekadar keperluan, kerana dunia ni tempat yang sempit. Sementara keperluan kita terbatas, nafsu kita terbatas, tenaga kita, upaya kita terbatas, maka Allah Ta'ala bagi. Tetapi kerana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bahagikan kehidupan kamu di dunia ni. Ada orang jadi doktor, ada orang jadi lawyer, ada orang jadi engineer, ada orang jadi imam, ada orang jadi ustaz, ada orang jadi YB, ada orang jadi ahli parlimen, ada orang jadi raja. Tak semua orang boleh jadi raja, tak semua orang boleh jadi YB, tak semua orang boleh jadi imam. Allah bagi bakat-bakat yang berbeza-beza pada setiap orang, supaya dengan bakat tadi yang kita dapat, kelebihan yang kita ada yang tak ada pada orang lain, menjadikan kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama bagi tahu 3 tujuan Allah bagi nikmat kepada kita. Yang pertama, supaya kita semakin dekat kepada Dia. Yang kedua, supaya kita rasa malu untuk durhaka pada Allah dengan sekian banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah nak supaya semua hamba-Nya mengatakan sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tak nak dengar keluar daripada mulut kita iaitu Allah tak sayang kepada saya. Hari ini kita sangka bila Allah bagi kita banyak nikmat, banyak kebaikan, harta yang melimpah ruah, kebun yang besar, anak yang ramai, isteri yang cantik, kereta yang mewah, rumah yang besar, jawatan yang tinggi, kita sangka Allah sayang kepada kita. Allah sebut dalam Quran, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ramai di kalangan hamba kami yang bernama manusia, bila kami bagi dia banyak nikmat, kami muliakan dia, dimuliakan, disanjung tinggi kemana pun dia pergi. Orang memuliakan dia, manusia menghormati dia, sayang kepada dia. Maka waktu itu dia mengatakan, fayaqulu rabbi akraman. Dia kata, Tuhan muliakan saya, Tuhan sayang kepada saya. Sebab itu Allah bagi nikmat banyak kepada saya. Ada pula satu lagi golongan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Allah uji dia dengan susah payah, Allah sempitkan rezeki dia. Musim COVID-19 ini ramai orang kena buang kerja, ramai orang dipotong gaji. Masya Allah, sekarang pula kita di negeri kita ni, Masya Allah, yang tercinta, diuji pula tak ada air. Faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi. Orang yang tak beriman kepada Allah, dia kata, Tuhan aku ahanan, menghina kami. Sebenarnya nikmat bertambah nikmat bukan tanda sayang Allah kepada kita. Kurang nikmat juga bukan tanda benci Allah kepada kita. Hakikat sebenarnya banyak nikmat juga ujian daripada Allah, dicabut nikmat juga ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman, dia tak akan pernah merasa tenteram, tak akan pernah merasa aman, tak akan pernah merasa selamat. Orang beriman sentiasa dalam kebimbangan dan ketakutan. Kata Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'i yang masyhur, dia kata, adraktu 30 nafaran minas sahabah. Aku sempat hidup dan bertemu dengan 30 orang di kalangan para sahabat, dan kebanyakan aku dapati mereka ini semuanya bimbang akan sifat nifak. Sahabat Nabi bimbang jadi munafik. 30 orang para sahabat yang telah diakui keimanan mereka, yang telah diredai oleh Allah, yang telah banyak berkorban untuk agama, yang banyak mengorbankan harta benda di jalan Allah Ta'ala. Tetapi para sahabat tadi masih bimbang terhadap diri mereka. Hari ini ramai di antara kita yang rasa selamat.
rasa dah selamat, rasa dah aman, rasa dah orang panggil, rasa segala-galanya dah lengkap, tak ada benda yang perlu ditakutkan, tak ada benda yang perlu dibimbangkan. Hakikat sebenarnya, Masya Allah, kita bimbang bertambahnya nikmat, kita semakin jauh dengan Allah, kita rasa kita terselamat. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, makhluk yang pertama yang menerima istidraj daripada Allah siapa tuan-tuan? Adalah Iblis laknatullah alaih. Kita hari ni duk ingat panjang umur ni tanda sayang Allah pada kita. Alhamdulillah. Tadi saya jumpa seorang pakcik. Adik kalau boleh teka berapa umur pakcik sekarang? Saya kata 80 ada pakcik. 80 banyak sangat. Habis itu 70 muda sangat. Habis itu yang sebenarnya berapa? 75. Alhamdulillah 75. Hari ini tuan-tuan, kita mengukur hebat satu orang bila dipanjang umur dalam keadaan sihat. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, Iblis laknatullah alaih adalah makhluk yang paling panjang umurnya. Daripada dunia bermula, sebelum dunia bermula, sebelum syurga diciptakan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala telah wujudkan makhluk ini. Tetapi dengan kehebatan dia, Iblis yang pernah beribadat, ulama kata sekitar 80,000 tahun sebelum diangkat ke langit, Iblis telah beribadat kepada Allah di dunia. Kalau ikut dari segi logik, makhluk yang pernah beribadat begitu lama di dunia, sampai ulama kata tak ada ruangan di muka bumi yang Iblis tak sujud. Semua tempat yang kita semayang hari ni, tempat yang kita tak pernah semayang, Iblis pernah sujud. Dari segi kedudukan dah sangat tinggi, maqam yang begitu tinggi. Allah angkat dia pula ke alam malakut, beribadah dengan sama para malaikat. Tetapi rupa-rupanya, Masya Allah, Allah sedang mengistidrajkan Iblis laknatullah alaih. Dia sedang diuji oleh Allah dengan maqam dia yang tinggi, dengan ibadat dia yang banyak, dengan ibadat yang begitu lama. Bahkan ada ulama beritahu dia pernah, wallahu alam, saya pun tak pernah jumpa, ramai masyhur lah ustaz-ustaz duk sebut dia diangkat sebagai guru bagi para malaikat. Wallahu alam. Begitu tinggi kedudukan dia. Tetapi sekali saja Allah Ta'ala uji Iblis laknatullah alaih, iaitu Iblis punya, walaupun dia beribadat kepada Allah begitu lama, sebenarnya masih dua sifat mazmumah yang masih terpendam dalam hati Iblis laknatullah alaih. Yang pertama, sifat takabur. Kita hari ini bimbang, kita ibadat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Kalau ada takabur di hati kita, leburlah segala amalan kita. Iblis dia lebur, kenapa? Kerana ada takabur. Nabi SAW beritahu, siapa yang ada sebesar zarah di hatinya daripada sifat takabur, lam yajid raihatal jannah, tak mencium bau syurga. Ini yang kita bimbang. Bukan kita bimbang tak solat, bukan kita bimbang tak baca Quran, bukan kita bimbang kita tak bersedekah. Bimbang dalam keadaan kita taat kepada Allah, tetapi hati kita masih ada takabur. Rasa diri kita hebat, rasa diri kita besar. Sebab itu kadang-kadang bila kita jumpa dengan para habaib, para alim ulama kita, kita pelik, kita cium tangan dia, dia cium tangan kita. Saya terfikir mungkin kerana mereka nak buang sifat itu tuan-tuan. Nak bawa sifat tawaduk, nak merendah diri. Rasa kita tak ada apa-apa, Tuan tolong doakan saya. Tuanlah tolong doakan saya. Masya Allah, adab begitu tinggi, akhlak begitu tinggi. Nak ajar kita, nak dapat tawaduk ni, kena sentiasa rendahkan diri kita. Rasa diri kita tak ada apa-apa, rasa diri kita hina, rasa kita jahil, rasa kita tak ada apa-apa pun. Yang kita ada ni pun pinjaman daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, kita akan hina. Dan apa yang Allah bagi pun Allah boleh cabut pada bila-bila masa saja. Hari ini kita dalam negara kita, alhamdulillah, Allah bagi dah merdeka 63 tahun. Kadang-kala kita rasa selamat. Kita tengok negara jiran kita, Masya Allah, selalu kena uji dengan, Masya Allah, malapetaka. Kadang-kala gunung berapi, kadang-kala kena banjir, kadang-kala macam-macam.
melibatkan ribuan nyawa, ratusan ribu nyawa. Adakah kita rasa negara kita pun selamat? Adakah kita rasa negara kita ni terpelihara? Memang kalau kita tengok dari segi zahirnya, negara kita ni macam dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya kalau kita perhatikan kemerdekaan kita ni tuan-tuan, ulama, bukan ulama lah, sejarawan beritahu, penjajah yang datang nak jajah Malaysia ni tuan-tuan adalah penjajah yang telah menang di Portugis, yang telah menang membunuh orang Islam di Spanyol, yang telah berjaya mengkristiankan negara Filipin. Maka dia punya panglima dia tu telah datang ke Malaysia ni, ke Melaka tuan-tuan, untuk tawan negara Malaysia ni, untuk kristiankan negara kita ni tuan-tuan. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, bukan kerana kita bagus, bukan kerana kita hebat, maka orang yang telah menang di seluruh dunia lawan mana-mana kehebatan negara Islam yang hebat, bila datang ke Malaysia Allah hancurkan mereka. Begitu sekali sayangnya Allah kepada rakyat Malaysia. Tetapi jangan kita teristidraj dengan perkara ini. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Iblis, dia merasa dia hebat, dia merasa dia sombong, banyak kelebihan, akhirnya Allah hancurkan dia. Yang kedua, hasad dengki, iri hati. Ulama kata kalau Allah tak ciptakan saingan bagi iblis, Nabi Adam tak diciptakan, tak keluar hasad dengki iblis tu. Tapi bila ada saingan, Allah ciptakan Nabi Adam, Allah pula buat Nabi Adam ni orang baru, tak pernah ibadat pada Allah, amalan tak ada. Nak kata dari segi ibadah, ibadah iblis lagi hebat. Nak diukur dari segi apa, pengalaman, Nabi Adam masih mentah, iblis orang lama, orang tua. Tetapi Allah uji iblis. Allah Ta'ala beritahu, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud pada Allah, illa iblis, melainkan iblis, makhluk yang pertama teristidraj. Setelah iblis tuan-tuan, dia diistidrajkan oleh Allah, dia berjanji untuk menarik semua anak-anak Adam yang datang ke dunia ni, supaya semua jadi macam dia, semua jadi wasak, jadi durhaka macam dia. Ulama kata bila iblis ingkar perintah Allah, bila dia tinggalkan taat, hari ini sangat penting kita taat perintah Allah. Bila iblis tinggalkan ketaatan, tuan-tuan mulia, dua perkara Allah cabut daripada kehidupan iblis. Yang pertama, Allah batalkan seluruh ibadah dia 80,000 tahun sebelum itu. Allah anggap ibadah kamu itu tak ada apa-apanya, kerana hari ini kamu durhaka kepada kami, tak nak sujud kepada kami, sombong. Disebabkan kesombongan tadi, ibadah kamu sebelum ini jadi haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Yang kedua tuan-tuan, bila iblis tinggalkan taat perintah Allah, selepas daripada hari itu, sebelum ini iblis mengajar manusia tauhidkan Allah, beriman pada Allah, takut pada Allah, hormat pada Allah, kasih pada Allah, cinta kepada Allah. Selepas iblis meninggalkan ketaatan pada Allah, Allah palingkan hati iblis sekelip mata menjadi musuh Allah, dan mulai daripada hari itu dia menghalang semua orang untuk dekat dengan Allah. Inilah istidraj yang paling hebat, yang paling besar dalam sepanjang sejarah manusia. Selepas daripada itu, banyak Allah hantar kaum ke muka bumi ini. Kaum Ad, Allah istidrajkan mereka dengan kuat, sampai mereka punya hashtag mereka, apa dia? Man asyaddu minna quwwah. Siapa can be? Who can be? Siapa yang boleh jadi lebih powerful than us? Siapa yang lebih berkuasa daripada kami? Siapa lebih kuat daripada kami? Bayangkan kaum Ad ni Allah bagi kekuatan, ulama kata boleh cabut pokok kurma dengan sebelah tangan. Kita ini main bodybuilding pun tuan-tuan, suruh cabut kemuncuk pun kadang-kadang tak tercabut. Masya Allah, kaum Ad ni Masya Allah, dia kata kita ni bangsa yang paling kuat. Walaupun kita durhaka pada Allah, tak beriman pada Nabi Allah Hud AS, kerana kekuatan kita tak ada siapa boleh kalahkan kita. Maka Allah Ta'ala hantar azab. Sebab mereka ni
bila tak nak beriman pada Allah, bila Nabi Hud kata, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, wahai kaumku, aku sayang kepada kalian, tolonglah taat perintah Allah, ikut aku sebagai nabi kamu, aku bimbang datang azab yang pedih kepada kamu nanti. Dia orang bukan makin takut, makin challenge, makin cabar Allah. Tak apa, datangkan sekarang juga azab, sekarang juga kami nak azab. Maka tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala bagi cash kepada mereka ni azab, itu Allah hantar kemarau. Kemarau yang panjang, air dah lama tak ada, semua pakat-pakat dahaga belaka tuan-tuan. Masya Allah, kita orang beriman diuji tak ada air ni, mungkin Allah Ta'ala nak kita rasa payahnya beribadat, nak berwuduk, nak mandi wajib, nak pergi itu, nak pergi ini, nak bersuci, payah. Tetapi kaum Ad berbulan-bulan tak ada hujan, tak turun. Jadi tetap dalam keadaan itu pun tak nak mengaku, tak nak mengaku silap, tak nak beriman pada Allah. Hati keras, hati dah tertutup. Maka satu hari Allah datangkan kepulan, gumpalan awan yang begitu besar. Masya Allah, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim, bila mana mereka nampak, Masya Allah, hari ini awan gumpal datang ni, ini hujan lebat ni, Insya Allah. Sekarang ni awan ni sedang mendatangi wadi-wadi mereka, lembah-lembah mereka. Qalu hadha 'aridun mumtiruna, hari ini hujan akan membasahi kami, azab bencana ini akan segera hilang daripada kami. Tetapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu pada hari ini, tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha, hujan yang turun akan membinasakan seluruh benda dengan perintah Tuhan. Maka Allah telah turunkan hujan daripada api. Yang ini bukan kepada kaum Ad, kaum Samud, minta maaf. Kaum Samud, Allah bagi mereka hujan berapi tuan-tuan, daripada langit, matilah mereka. Fa asbahu la yura illa masakinhum, maka jadilah mereka tidak kelihatan walau seorang pun manusia di kampung itu, melainkan sisa-sisa daripada tempat tinggal mereka. Mari datang kaum Samud, kaum Ad, gitu juga Allah azab kaum Ad ni tuan-tuan dengan angin puting beliung, birihin sarsarin atiyah, angin puting beliung hempas kaum Ad yang kuat tadi, lempar ke dinding, lempar ke pokok, Allah hempas mereka. Maka jadilah mereka ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka jadi seperti pokok korma yang telah tumbang. Allah tanya kita, fahal tara lahum min baqiyah, adakah kamu tengok hari ini seorang bangsa Ad yang masih hidup? Tak ada. Kaum Nuh alaihissalam telah ditenggelamkan dalam banjir, ada ke di kalangan mereka yang terselamat? Yang beriman saja diselamatkan oleh Allah. Kita hari ini untung kita dah tengok kaum lain punya maksiat. Sepatutnya kita tak berani nak mengulangi kesilapan-kesilapan mereka. Kaum Lut tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu mereka ni suka mendatangi laki-laki sama laki-laki. Nabi Lut kata, berimanlah pada aku dan tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah dosa. Dia kata, wahai Lut, kamu tak faham jiwa kami. Kami ni minat ke lelaki, tak minat ke perempuan. Masya Allah, Nabi Lut kata, anak perempuan aku comel-comel, kahwin dengan dia orang. Tak nak. Kamu nak menghalang kami daripada nak menunaikan nafsu kami. Akhirnya Masya Allah, mereka mengancam untuk mengazab, untuk membunuh Nabi Lut alaihissalam. Tetapi Allah perintahkan Lut, tinggalkan kampung ini. Jangan seorang pun di kalangan kamu, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, jangan seorang pun pandang ke belakang. Siapa pandang, dia pasti akan patah balik dan dia akan diazab. Keesokan hari semuanya Allah Ta'ala telah angkat, Masya Allah, bumi Lut. Masya Allah, kami pernah pergi di Jordan sana tuan-tuan, terdapat satu wadi, satu tempat laut mati tuan-tuan. Masya Allah, dikatakan pada hari itu Allah perintahkan Jibril alaihissalam cungkil tanah tuan-tuan, angkat bumi ini. Beberapa kampung daripada kampung Lut dia angkat ke langit dan dihempas. Sampai hari ini kampung itu adalah kampung yang mati, laut yang mati. Tak ada seekor pun ikan yang hidup. Semua umat yang datang sebelum kita, mereka ni semua diuji oleh Allah dengan kelebihan.
Umat yang paling banyak kelebihan Allah bagi adalah orang Yahudi dan orang Nasrani pula. Mereka ni paling cerdik, paling lawa, paling kaya, keturunan Nabi, keturunan raja-raja. Allah hantar mereka ni ke Mesir. Kerana berkat Nabi Yusuf AS punya jasa, maka akhirnya semua Bani Israel dijemput, sebelah orang adik-beradik dia beserta dengan dia punya ibu dan ayah dia dijemput datang ke negeri Mesir. Mula-mula Allah campakkan kasih sayang, orang Mesir rasa terhutang budi kepada mereka. Tetapi Allah Ta'ala bagi tahu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah, mengganti generasi lama ini dengan generasi baru, yang mana mereka ini teristidraj. Mereka rasa tertipu dengan keturunan mereka, dengan kedudukan mereka yang mulia di negeri Mesir. Lalu mereka telah mula mengabaikan solat, pelan-pelan tinggalkan solat. Hari ini kita tanya kepada kita rakyat Malaysia selepas kita mencapai merdeka, bagaimana tahap solat di kalangan masyarakat Islam kita, tuan-tuan? Kalau kita tanya balik, macam mana keadaan solat? Kalau kita perhati balik, hari Jumaat ramai, hari raya ramai. Adakah kita sangka Tuhan hanya ada pada hari Jumaat je? Tuhan itu hanya ada pada hari raya je, hari lain tak ada Tuhan, tak payah sembahyang. Sedangkan Bani Israel, bangsa yang paling maju, paling tinggi, paling mulia, wa anni faddaltukum 'alal alamin, Allah kata kami lebihkan kamu dari lebih daripada mana-mana bangsa pun dalam dunia. Yahudilah yang paling hebat sekali. Tetapi bila mana mereka abaikan solat, wattaba'u syahwat, mereka ikut hawa nafsu. Nak minum arak, minum arak. Nak berjudi, main judi. Nak berzina, dia berzina. Nak nikah sejenis, dia nikah sejenis. Bahkan sifat Bani Israel ini, mereka kata syiar kami, hashtag kami, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami lawan. Apa yang ustaz cakap, kami lawan. Yang Nabi cakap, kami lawan. Orang alim cakap, kami lawan. Allah cakap, kami lawan. Yang syaitan cakap, kami kata yes. Syaitan je yang faham jiwa kami. Masya Allah, ikut jejak langkah syaitan. Maka akhirnya Masya Allah, Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka, fasawfa yalqawna ghayya, kamu akan ditimpa dengan kehinaan. Hinanya macam mana? Allah bangkitkan daripada bangsa Kibti seorang yang bernama Fir'aun, yang tak menaruh belas kasihan kepada mereka. Fir'aun diangkat daripada orang yang paling hina untuk memerintah orang paling mulia, Bani Israel. Bahkan ada ulama kata Fir'aun ni dulu pencuri kain kapan, bekas pencuri kain kapan, mantan pencuri kain kapan, jadi raja Mesir. Maka waktu itu Allah jadikan Fir'aun untuk menguji Bani Israel. Disebabkan kesilapan kamu, dosa-dosa yang kamu lakukan, hari ini kamu yang menarik bala, sehingga kami datangkan Fir'aun, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun bunuh 70,000 bayi-bayi Bani Israel dan telah menghidupkan wanita-wanita perempuan Bani Israel dirogol, diperhambakan. Bani Israel dijadikan buruh mereka, daripada raja, daripada keturunan Nabi, jadi bangsa paling hina. Duribat alaihimud dhillah ainama tuqifu, di mana pun kamu pergi kami timpakan kehinaan kepada kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Allah datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang kepada bangsa Arab, kepada kita semua umat akhir zaman. Kita waktu itu berada di tebing neraka Jahannam. Umat jahiliah berada di tahap yang paling bawah daripada kehinaan. Waktu itu Masya Allah, manusia hidup macam binatang, memperhambakan, kaum wanita ditindas, bahkan anak-anak perempuan disembelih, dibunuh hidup-hidup. Orang Arab saling berkelahi, bercakaran, dan tak ada siapa pun nak menjajah negara Arab kerana perangai mereka terlalu buruk. Tetapi Masya Allah, Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang datangkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi datang mengajar kita makna kemerdekaan yang hakiki. Ketika mana Sayyidina Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, bukan yang hebat-hebat, orang biasa je. Tuan-tuan dihantar oleh panglima tentera Islam. Sayyidina Umar hantar mereka ni pergi berdakwah ke negeri Farsi. Raja Parsi tanya pada sahabat Nabi, kamu orang Islam, orang miskin yang tak cukup makan, kalian datang ke tempat kami nak buat apa? Nak minta makanan, nak minta perlindungan, nak minta pakaian, ataupun nak duduk di bawah blok kami? Ada blok Rom, ada blok Parsi. Macam kita nak berlindung bawah China ke, bawah Amerika ke. Waktu itu sahabat Nabi ni tuan-tuan dididik oleh Nabi. Dengan Islam ini kita menjadi bangsa yang merdeka jiwa kita tuan-tuan. Merdeka yang sebenar-benarnya. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala bagi tahu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kitalah satu bangsa, satu umat yang Allah muliakan kita betul-betul kerana Islam. Sebab agama inilah kita mulia. Kita bangsa Melayu ni mulia kerana Islam. Orang Arab mulia kerana Islam. Orang Pakistan mulia kerana Islam. Orang Bangladesh mulia kerana Islam. Dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiap-tiap orang Islam itu di sisi Allah lebih mulia daripada Kaabah. Inilah kemuliaan Islam. Famahma ibtaghaina al-izzata fi ghairi Islam. Bila kita mula mencari kemuliaan selain daripada Islam, lain daripada perintah Allah, lain daripada sunnah Rasulullah, adallana Allah, Allah Ta'ala akan hinakan kita kembali. Jadi tuan-tuan mulia, Rabi' bin Amir berdiri depan Raja Rom, mengatakan innallaha bata'athana. Setelah Nabi kami ajar kami erti kemerdekaan. Siapa yang merdeka tuan-tuan? Orang yang merdeka adalah orang yang tidak takut kepada makhluk, yang tak takut kepada sesiapa pun. La yakhshawna ahadan illallah. Dia tak takut pada sesiapa, melainkan hanya takut pada Allah Ta'ala saja. Itulah para sahabat. Disebabkan mereka hanya takut pada Allah, Allah jadikan seluruh dunia takut kepada mereka. Orang kafir tunduk kepada para sahabat. Bila mana panglima, mula-mula tuan-tuan, orang Parsi tanya dia beritahu apa tujuan kamu datang. Jawab Rabi' bin Amir, innallaha bata'athana, Allah hantar kami linukhrijan nas min ibadatil ibad. Allah hantar kita orang Islam ke dunia ni untuk keluarkan seluruh manusia dalam dunia ni daripada pengabdian sesama makhluk, sesama hamba, ila ibadati rabbil ibad, supaya kita menjadi hamba kepada Tuhan yang menguasai sekalian hamba-hamba Allah. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah. Nak ajar dunia ni, nak ajar penduduk dunia, sesungguhnya dunia ni kecil, dunia ni tidak ada nilai, dunia ni tidak ada harga. Yang luas, yang besar, yang hebat, yang agung adalah akhirat. Yang indah itu syurga. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri. Kami telah tulis dalam Zabur. Zabur di sini maksudnya segala kitab-kitab samawi, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Min ba'di dzikri, setelah kami tulis perkara ini di Lauhul Mahfuz, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi syurga kami akan wariskan kepada orang-orang yang saleh. Tetapi bumi dunia ni pun Allah Ta'ala akan bagi kepada orang beriman. Allah janji kepada kita dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada siapa saja yang beriman di kalangan kamu, wa amilus salihat, dan dia beramal soleh. Dibina iman dan amal, bina tauhid kepada Allah, yakin hanya Allah yang maha berkuasa. Selain daripada Allah tak mampu buat apa-apa bagi manfaat, bagi mudarat. Tak akan mampu buat apa-apa kepada kita melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak takut kepada sesiapa, tak takut pada singa, tak takut pada hantu, tak takut pada orang-orang yang tak beriman pada Allah. Bilangan tentera musuh yang ramai tidak menakutkan mereka. Ini orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan dia melakukan amal soleh, perbaiki solat, perbaiki zikir, perbaiki Quran, memakmurkan masjid, menghadiri majlis ilmu. Ini semua amal-amal soleh yang melaluinya Allah Ta'ala akan tunaikan janji dia.
Tuan-tuan mulia, Rabi' bin Amir kata, kami nak keluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Wa min jawril adyan, daripada kezaliman agama-agama, penindasan agama-agama, kepada keadilan Islam. Kami nak bawa umat ini kepada agama selamat, agama sejahtera, agama yang merdeka. Tuan-tuan mulia, sahabat Nabi telah bawa Islam ke seluruh dunia dengan jiwa yang merdeka, tak takut kepada sesiapa pun. Bahkan lautan di hadapan mereka yang luas terbentang, sahabat Nabi boleh menyeberangi lautan dalam keadaan tapak kasut mereka pun tak basah. Allah tundukkan alam semesta kepada orang yang takut kepada Allah. Sungai Nil pun dengar cakap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masa sahabat Nabi menawan negara Mesir, Sungai Nil telah surut. Sayyidina Umar bin Al-As radhiyallahu anhu hantar surat pada Amirul Mukminin, apa yang patut kami buat. Amirul Mukminin kata, aku tak sangka orang yang bijak macam kamu pun tak reti nak buat benda ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hantar surat, satu surat hantar kepada Gubernur Mesir. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, kamu tak perlu tanya pada aku apa yang patut kamu buat. Kamu telah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tinggalkan kita dalam keadaan terpinga-pinga. Nabi telah ajar kita cara untuk menyelesaikan masalah. Cara nak selesaikan masalah adalah kembali kepada Allah. Kita sama-sama buat solat istisqa. Air tak ada, bukan masalah, bukan salah kerajaan, bukan salah siapa. Tak perlu menunding jari. Perbaiki amal kita, taubat, istighfar. Zaman Nabi bila air tak ada, solat istisqa, minta hujan. Tuan-tuan mulia, akhirnya Umar bin Al-As faham apa yang patut kita buat. Sayyidina Umar hantar lagi surat yang kedua kepada Sungai Nil. Wahai Nil, andai kata engkau mengalir dengan perintah Allah, mengalirlah. Tetapi jika engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri, kami orang Islam tidak perlukan kamu sedikit pun. Campak je surat itu dalam Sungai Nil. Mulai daripada hari itu sampai kiamat, Sungai Nil tak pernah surut lagi buat selama-lamanya. Begitu sekali dunia tunduk kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kerana mereka adalah khalifatun ala wajhil ardi. Khalifah dalam erti kata yang sebenar. Khalifah sebenar bukan khalifah yang sekadar memimpin manusia, tetapi khalifah yang sebenar adalah khalifah yang mampu menguasai dan menakluki dunia. Tuan-tuan, kita mendengar kisah bagaimana Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam satu masa dahulu pernah diusir daripada kampung halaman mereka. Tetapi setelah itu Allah Ta'ala gantikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Kemenangan yang pertama Allah bagi kepada para sahabat adalah peristiwa Fatah Mekah, yang mana kita hari ini, Masya Allah, kalau dulu sebelum merdeka, ramai di kalangan kita dalam jemaah ini adalah orang yang hidup masa zaman penjajah dulu, zaman Jepun, zaman Inggeris. Mereka lebih faham makna keperitan menjadi umat bangsa yang dijajah. Sangat marah. Sampai Masya Allah, kalau kita tengok pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita, Mak Kilau, Tok Bahman, kalau kami di Pahang, Masya Allah, pahlawan-pahlawan Melayu kita, mereka juga terpaksa berpindah-pindah daripada Pahang pergi Kelantan, pergi Terengganu, pergi Siam, berpindah-pindah semata-mata nak mempertahankan tanah air yang tercinta. Rasulullah SAW pindah negara, pindah negeri daripada Mekah pergi ke Madinah semata-mata untuk mempertahankan iman. Tetapi Allah Ta'ala bagi berita gembira kepada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum, kami pasti akan jadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana kami pernah lantik umat terdahulu sebelum kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Masya Allah. Wala yumakkinanna lahum, satu hari nanti kami akan tamkinkan, kami akan kukuhkan dinahumul ladzi irtada lahum, agama yang kamu ridai ini, agama Islam ini, satu hari nanti akan kukuh di muka bumi ini, bertapak di muka bumi ini.
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Satu hari nanti kami akan tukar suasana takut menjadi suasana aman. Di saat itu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Tujuan aku bagi kamu merdeka adalah supaya kamu beribadah kepada aku dalam keadaan jangan syirik sekalipun, sedikit pun, sekecil pun syirik kepada aku dengan sesiapa pun. Ini tujuan utama Allah Ta'ala bagi merdeka kepada kita, supaya dalam kemerdekaan ini kita betul-betul ibadah kepada Allah. Dalam kemerdekaan ini kita jangan syirik kepada Allah. Alladzina immakannahum fil ardi wa limakkanannahum min ba'di wa libaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika. Siapa yang setelah mencapai kemerdekaan dia kufur pada Allah, faulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik kata Allah. Dulu tak dapat merdeka, minta merdeka. Dulu Masya Allah Islam lemah, kamu minta Islam menang, maka Allah bagi penaklukan demi penaklukan. Tetapi tujuan kami bagi kemerdekaan, kejayaan, kemenangan. Alladzina immakannahum fil ardi, golongan yang kalau kami beri kemenangan kepada mereka di muka bumi ini, aqamus salah, kerja yang pertama mereka buat adalah mendirikan solat. Wa atawuz zakah, membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka akan jalankan kerja amar ma'ruf, mengajak orang, ajak orang datang ke masjid, ajak orang ke majlis ilmu, ajak orang pergi umrah, ajak orang Masya Allah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak orang kepada kebaikan. Wa nahaw 'anil munkar, dan cegah manusia daripada kemungkaran. Ini kerja kita bila kita dapat negara yang merdeka. Allah bagi kemenangan pada para sahabat. Malam sahabat Nabi dapat menakluki kota Mekah. Pada malam itu orang kafir meninjau daripada celah-celah dinding. Orang Islam dulu dia kalah, tapi bila dia menang, apa yang mereka buat? Orang kafir tengok memerhati daripada jauh. Yang paling mereka perhati, apakah yang Rasulullah SAW lakukan. Nabi ni ketua orang Islam. Rupanya Masya Allah, Nabi maafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang pernah menyakiti mereka. Idhabu wa antumul tulaqa, pergilah kalian semua dibebaskan. Ini orang merdeka, tak ada dendam, tak ada benci. Nabi SAW beritahu, la tasriba alaikumul yaum, hari ini tak ada celaan daripada mulut aku kepada kamu semua. Kita hari ini negara dah merdeka, kita banyak mencela orang tak beriman pada Allah Ta'ala. Kita jadikan mereka sebagai musuh, kita tak jadikan mereka sebagai aset kita. Sebab itu setelah 63 tahun negara kita merdeka, bilangan orang non-Muslim yang masuk Islam sangat sedikit. Kerana orang Islam dapat negara, dia tidak ada menggunakan peluang nikmat yang Allah bagi ni untuk berdakwah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi India sekarang ni, memang negara India sekarang yang memerintah adalah Hindu tuan-tuan. Tapi satu masa dahulu India pernah dipimpin oleh sebuah kerajaan Islam. Tapi kenapa kita tengok waktu itu kerajaan Islam yang ada pada waktu itu, mereka tak terfikir nak berdakwah kepada orang Hindu. Pemimpin Islam sibuk membangun Taj Mahal. Kerana sedih sangat isteri dia Mumtaz meninggal dunia tuan-tuan. Sedih, bangun sebuah istana, sebuah kubur, laksana syurga tuan-tuan. Itulah pemimpin Islam pada waktu itu. Apa yang mereka buat? Mereka tak ambil kesempatan untuk Islamkan orang Hindu. Sekarang ni Allah ubah balik kerajaan menjadi kerajaan yang kufur pada Allah. Kerana itu kita tengok sekarang ni Masya Allah, di sana orang Islam ditindas, masjid kita dibakar, diruntuhkan. Maka tuan-tuan mulia, kita tak boleh nak salahkan mereka. Orang yang tidak beriman pada Allah, mereka tak tahu, mereka jahil. Tetapi Masya Allah, tujuan yang sebenar Allah bagi kemerdekaan ini untuk kita gunakan peluang untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Sementara kita diberikan oleh Allah Ta'ala kuasa, gunakan peluang ini untuk betulkan remaja-remaja kita, betulkan masyarakat kita. Hari ini jangan kita ingat kita dah merdeka, kita dah selamat, negara kita aman, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, kita ada Tuhan yang penyayang. Tuhan tak pernah orang panggil buat keputusan yang tidak baik kepada kita. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, kita bimbang. Penangguhan yang Allah bagi kepada kita, nikmat yang bertambah. Tetapi Masya Allah, ulama kata makna istidraj,
bertambah nikmat tetapi tidak bertambah amal kita. Hari ini banyak nikmat Allah bagi. Negara kita makin maju. Dulu orang Melayu miskin, sekarang orang Melayu kaya-kaya. Saya sempat lagi tahun 80-an, 90-an, kalau kita lalu pergi bandar, kereta mewah-mewah ni semua bangsa lain pakai. Jarang nak tengok orang bangsa kita ni pakai kereta mewah. Sekarang ni Allah bagi, Masya Allah, 10 orang Islam punya kereta, 1 orang bukan Islam punya kereta. Begitu sekali nikmat Allah bagi. Buah-buahan yang tumbuh, sungai yang mengalir. Orang Arab datang ke Malaysia, dia kata, Masya Allah, jannah Malaysia, jannah. Dia hujan turun, dia tak pernah tengok hujan, tuan-tuan. Dia boleh selfie dengan keluarga dia, buat Masya Allah video call dengan family dia. Masya Allah, aku sekarang kat Malaysia. Oh, tengok Jazirah, pulau perhentian. Masya Allah, Langkawi, pergi. Seluruh dunia bangga dengan Malaysia, tuan-tuan. Ini nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah nak tengok. Innamad dunya hulwatun khadirah. Dunia ni Allah jadikan hijau dan manis. Wa anna Allah mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kamu khalifah di sini. Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk Allah nilai setelah dapat merdeka ni apa yang kita buat. Sebagai tanda kesyukuran. Kita jangan kita bimbang, kita diistidrajkan oleh Allah. Allah SWT beritahu, falamma nasu ma dzukiru bihi. Tatkala mereka telah lupa peringatan demi peringatan yang telah kami berikan, maka waktu itu Allah beritahu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka di hadapan mereka pintu segala sesuatu. Pintu kemewahan, pintu kejayaan, kejayaan. Tapi makin berjaya dalam dunia, makin tak solat. Makin berjaya dalam dunia, makin durhaka pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala pintu kejayaan. Satu orang di kalangan Bani Israel pernah jumpa seorang Nabi. Dia kata, Tuan, saya ni pelik, saya ni orang paling banyak dosa. Tapi makin banyak saya buat dosa, makin banyak nikmat Allah bagi dekat saya. Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala tak pernah azab saya. Ini saya nak minta Nabi tolong tanya pada Allah Ta'ala. Saya bimbang juga. Masa tu muncullah dia, masih ada iman di hati dia. Nabi waktu itu dapat wahyu daripada Allah. Allah beritahu, bukankah dah lama aku azab kamu? Masya Allah. Orang tadi tanya, macam mana Allah azab saya? Berapa lama dah air mata kamu kering, tak pernah menangis kerana takutkan Allah? Berapa lama Allah jadikan hati kamu keras, tak ingatkan mati? Bukankah itu satu azab yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hari ini kita tanya pada diri kita, berapa lama dah mata kita, terutama orang lelaki-lelaki ni ataupun orang perempuan sekalipun, air mata kita tak pernah mengalir kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa lama dah air mata kita tak keluar, menyesal di atas dosa-dosa kita? Hati kita keras, kita semayang lambat, umur dah 40 tahun ke atas, semayang kita makin teruk. Kita tak rasa apa-apa, tak rasa rugi, tak rasa sedih. Para sahabat Nabi tertinggal takbiratul ula 3 hari berkabung. Kalau tertinggal solat berjemaah, tuan-tuan, seminggu tak bercakap dengan orang kerana tertinggal amal ibadat. Begitu sedih, sayang. Kalau tertinggal solat sunat sebelum subuh, macam kerugian satu dunia. Tapi hari ini kita tertinggal amal, kita tak rasa apa-apa pun di hati kita. Tapi kalau terlepas peluang projek, tuan-tuan, Allah ruginya. Cepat sikit buat. Lepas tu kadang-kadang kita bukan marah, COVID-19 ni pakat-pakat jagalah SOP. Tapi kadang-kadang kita tengok SOP kita lebih ketat daripada SOP Allah Ta'ala kita jaga. Masya Allah, kita ikut sangat, follow sangat. Tetapi kenapa kita tak boleh gunakan SOP yang sama untuk Allah Ta'ala? Kehendak Allah, keinginan Allah, arahan Allah, larangan Allah, perintah Allah. Kalau kita anggap sama macam tu, tuan-tuan, berjayalah kita. SOP Allah Ta'ala. Orang perempuan, SOP aurat dia setakat mana, rambut dia setakat mana, muka dia setakat mana, tapak tangan dia macam mana. Itu SOP Allah. Tuan-tuan mulia, Allah beritahu ketika mana peringatan demi peringatan telah didatangkan oleh Allah. Selalunya peringatan ni Allah bagi yang kecil-kecil dulu, tuan-tuan. Walanudhiqannahum minal adzabil adna. Kami bagi mereka azab yang ringan-ringan dulu.
Mula-mula Masya Allah kita ni rajin ibadat, rajin tahajud. Allah Ta'ala tengok kita ni banyak buat dosa, Allah cabut kemanisan, kelazatan dalam munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang banyak guna mata dia tengok maksiat, Allah haramkan mata ini untuk bermunajat kepada Allah di tengah malam. Allah tak sudi jumpa dengan dia. Allah tak nak kejut dia bangun solat tahajud. Kalau kita perhati, kita dah banyak bulan tak sembahyang tahajud, menangislah tuan-tuan. Kalau kita perhati diri kita dah lama tak buka Quran, bukan payah pun nak buka Quran, tapi rasa berat. Handphone Masya Allah, lepas tengok WhatsApp, tengok Facebook, lepas tengok Facebook, Instagram, lepas Instagram, Telegram, lepas tu tengok pula YouTube, patah balik ke WhatsApp, patah balik. 3 jam, 5 jam boleh kita menatap, mengadap benda tu tuan-tuan. Bila handphone kita kena bar tuan-tuan, gelisahnya kita. Bila Telkom kata your phone is already dah kena tutup dah. Kelang kabut kita, cepat-cepat. Kena apa ni? Kena kembali kontak. Tidak banyak orang nak hubung dengan kita ni. Banyak orang nak kontak saya ni, mengamuk kalau satu hari handphone tak buka. Rasa Masya Allah terputus hubungan kita dengan satu dunia. Tapi saat hubungan kita dengan Allah terputus, kita tak rasa apa-apa. Sebab itulah hari ni kita tengok banyak orang di luar sana, orang Islam mengadu susah, bercerai suami isteri, mengadu macam-macam, ustaz saya macam-macam kerja dah buat, semua tak jadi. Kadang-kadang kita bagi nasihat, tuan cuba cek hubungan tuan dengan Allah sekejap. Ambil masa duduk sorang-sorang, cuba perhati sejauh mana kita punya hubungan kita, terutama solat dengan Allah Ta'ala. Solat tu pun dah maknanya connection tuan-tuan. Solat tu, siapa tak semayang, dia tak ada connection dengan Allah. Suis, lampu cantik macam mana, tak ada connection dengan suis tuan-tuan, tak menyala lampu itu. Samalah dengan hidup kita. Hubungan kita dengan Allah renggang, hubungan kita tak rapat, kita jauh dengan Allah, jauh dengan rumah Allah, jauh dengan kalam Allah, jauh dengan kekasih Allah. Tuan-tuan mulia, sebenarnya kita dalam bahaya. Sebab itu tuan-tuan, Allah bagi agama ni untuk cantumkan benda yang bercerai dalam hidup kita. Hidup kita ni banyak perceraian, tetapi Allah bagi agama untuk cantumkan. Satu orang sahabat saya baru ni tuan-tuan datang. Dia kata, ustaz, saya ni sebenarnya nak cerita kat ustaz satu benda. Saya ni sebenarnya sebelum datang ke sini, ke tempat ustaz ni dah setahun, saya ni berpisah dengan isteri saya, tak bercerai. Keluarga sangat-sangat marah dengan saya. Keluarga mertua tak bagi saya datang dekat dengan isteri. Tapi bila saya kembali kepada Allah, kembali jaga solat, saya khidmat di madrasah tahfiz ustaz, saya tengok benda banyak berubah. Tiba-tiba saya telefon isteri saya nak pergi ziarah anak, rindu dengan anak, dah setahun tak jumpa. Isteri kata datanglah. Lepas tu saya terkejut dah. Malam itu pula saya nak balik, isteri saya boleh tanya pula, ustaz, apa abang nak kira? Kata saya nak baliklah ke Jerantuk, kan saya tak boleh tidur sini. Kenapa pula abang tak boleh tidur sini? Masya Allah. Dia kata boleh ke, betul ke? Boleh. Dia pun tidur tuan-tuan. Esok dia balik semula. Datang lagi, tiba-tiba Allah telah ubah perasaan. Tiba-tiba mereka kata, sekarang ni saya dengan isteri saya macam bercinta semula ustaz. Saya kata, bang, inilah agama bang. Allah bagi agama pada kita ni bukan untuk bebankan kita, susahkan kita. Agama inilah penyatu dalam hidup kita. Agama inilah yang menstabilkan hidup kita. Tak ada agama lintang pukang hidup kita, hancur bercerai-berai. Datang agama, Allah satukan masyarakat hari ni. Kita kata orang Melayu tak bersatu. Tuan-tuan mulia, nak satukan manusia ni, orang Islam ni, tak boleh dengan duit. Allah beritahu wa'allafa baina qulubihim. Allah yang satukan hati umat Islam di zaman Nabi, Muhajirin dan Ansar, Aus dengan Khazraj. Allah yang satukan hati, bukan Nabi Muhammad yang satukan. Allah yang satukan. Wa'allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu Muhammad nak satukan hati masyarakat kamu yang bercerai-berai, yang berpecah belah ni, dengan membelanjakan harta satu dunia pun, infakkan emas,
Gunakan emas untuk supaya manusia bersatu. Allah kata ma'allafta baina qulubihim. Kamu tak akan mampu satukan hati manusia. Tetapi fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dengan berkat Islam ini kamu jadi bersaudara. Bawa agama ada perpaduan. Tinggalkan agama jadi permusuhan. Al-akhillau ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqun. Kita kata orang politik sekejap duduk sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Semua jadi musuh, musuh jadi kawan. Allah dah beritahu dah, semua bentuk persahabatan akan berubah jadi permusuhan, melainkan persahabatan yang diasaskan atas dasar takwa saja. Islam dah ajar pada kita, nak bersatu macam mana, nak kuat macam mana, nak mulia macam mana. Tak akan mulia umat Islam kalau kita tinggalkan Islam. Kalau kita cari kemuliaan selain daripada agama ni, jawapan dah ada. Tetapi sekarang ni kita buat-buat macam tak faham. Allah bagi kita ujian kecil, kita rasa Masya Allah, macam kuasa kita nak hilang pelan-pelan. Kita terasa dah macam lemah kita. Orang tak hormat kita, orang tak pandang kita. Walaupun kita ni penduduk asal negara sini, tak ada respect, bahkan benci timbul di hati orang bukan Islam kepada kita. Sebenarnya perasaan benci itu didatangkan oleh Allah SWT. Sedangkan sahabat Nabi, orang non-Muslim sayang kepada mereka. Sahabat Nabi dia pergi menakluki mana-mana negara. Bila nak pergi pindah tuan-tuan negara lain, masyarakat negara itu menangis. Kenapa Tuan nak tinggalkan kami? Mungkin apa salah kami kepada Tuan? Tuan orang baik-baik, datang ke tempat kami bawa agama Islam. Walaupun dia tak masuk Islam, tapi semua menangis bila orang Islam tinggalkan negara mereka. Kata para sahabat Nabi, bukan kami benci dengan kamu, bukan kamu tak baik, tapi agama ni perlu disebarkan satu dunia. Allah letakkan respect di hati orang bukan Islam kepada orang Islam. Tetapi tuan-tuan, bila umat Islam tinggalkan agama, tinggalkan pengorbanan untuk agama, Allah Ta'ala azallanallah, Allah hinakan kita walaupun dalam negara kita sendiri. Tapi kalau kita tak berpatah balik, kita lupakan peringatan Allah bagi, fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu. Tak kala mereka rasa bangga dengan pencapaian mereka masing-masing, akhadnahum baghtatan, kami tangkap mereka serentak. Allah bagi azab yang dalam keadaan mereka tak sedar. Allah tanya kita, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Tidakkah kamu merasa aman daripada datangnya azab bala daripada Allah pada waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Saya pergi ke Aceh tuan-tuan beberapa tahun lepas. Saya dengar cerita dia orang masa dia orang berlakunya tsunami tu. Masa tu Gubernur Aceh sedang menyaksikan sebuah pertandingan. Ada pertandingan lumba lari tuan-tuan di tengah padang itu dekat Bandar Aceh tuan-tuan, tengah menengok. Saya dengan Datuk pergi tu hari. Masya Allah. Tiba-tiba tengah main itu tuan-tuan, waktu itu datang tsunami tuan-tuan. Kemana nak lari? Tak boleh nak lari. Bila azab Allah Ta'ala datang, sekelip mata saja bumi yang indah jadi padang jarak, padang terkukur. Ka'allam tarna bil ams, seakan-akannya semalam tak pernah ada siapa pun hidup di sini. Waktu itu orang yang cerita pada kita, Ustaz, masa saya hanyut tu, saya tengok depan mata saya Ustaz, orang tersepit celah pokok, orang minta tolong, banyak orang yang kita nak tolong. Tapi waktu itu kita ingat mak ayah kita saja, di mana mereka sedang berada sekarang ni. Tuan-tuan yang mulia, bila mana azab Allah datang, bala datang tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah tak mampu nak menahan bala daripada Allah Ta'ala. Sebab itu sementara Allah Ta'ala bagi peluang ini, Masya Allah, jangan kita lepaskan peluang yang Allah Ta'ala bagi, kembali bertaubat kepada Allah. Jadilah seperti umat Nabi Yunus AS. Umat Nabi Yunus ni bila dia nampak macam bala nak datang, Masya Allah, fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Akhirnya 100,000 orang masuk Islam. Masa tu Nabi Yunus dah lari dah tuan-tuan, masuk dalam perut ikan Nun. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi bila mana kaum Yunus AS nampak azab nak datang, bertaubat. Bila bertaubat, maka Allah Ta'ala hilangkan, Allah Ta'ala angkat bala daripada manusia. Allah bukan senang nak bagi bala tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, kalau kami ni Masya Allah
setiap satu dosa satu rotan, satu azab. Satu dosa satu azab. Maka Allah kata, ma taraka ala zahriha min dabah. Tak ada siapa pun akan hidup di dunia ni. Satu dosa satu azab, satu dosa satu denda. Habislah kita tuan-tuan, matilah kita. Tapi Allah telah bagi peluang. Buat dosa, buat dosa, buat dosa, istighfar, Allah ampunkan. Taubat, Allah ampunkan. Allah bagi kifarat lagi dosa kita. Orang beriman tuan-tuan, sebelum dia mati Allah kifaratkan dosa-dosa dia. Tapi jangan minta kifarat. Jangan minta, ya Allah, segerakan semua azab di akhirat di dunia. Pernah berlaku zaman Nabi, seorang sahabat, Nabi tengok dia ni teruk sangat sakit. Nabi kata, kau ni apa hal jadi gini? Teruk sangat. Dia kata, ya Rasulullah, saya doa pada Allah kerana saya ni banyak dosa. Kalau boleh, acu boleh, biarlah semua bala akhirat esok sekarang ni Allah telah timpakan kepada saya. Takut nanti di dalam neraka. Nabi kata, tolong jangan begitu. Sallallahu al-afiyah, mintalah afiah daripada Allah. Mintalah kesihatan, pemeliharaan daripada Allah. Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami mohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kita tanda orang tu disayangi oleh Allah, semua kesilapan di zaman muda Allah kifaratkan masa tua. Allah bagi dia sakit, Allah bagi dia susah, Allah bagi dia macam-macam. Itu tanda Allah nak bersihkan dia, nak sucikan dia, supaya kembali ke alam akhirat dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tetapi tuan-tuan mulia, kita bimbang dalam keadaan usia kita makin akhir, kita semakin banyak buat dosa. Saya selalu beritahu pada kawan-kawan, kalau kita ada saman dengan JPJ 50 saman, contohkah, kita berani ke nak tambah lagi 10 ke saman lagi? Nak bayar hak 50 tu pun tak lepas dah. Tuan-tuan mulia, macam saya lah sekarang, kereta satu rosak, yang kedua rosak, ketiga rosak, keempat rosak. Nak baiki hak satu pun tak apa nak lepas dah. Nak baiki hak lain lagi. Sama kita tuan-tuan, dosa kita 40 tahun tak tahu Allah ampun ke tidak. Dosa kita 50 tahun yang kita buat ni, tak tahu mana satu dosa Allah telah maaf, mana satu dosa yang masih belum dimaafkan, tak tahu lagi. Hak kita menangis itu pun belum tentu lagi. Nabi Adam satu kesalahan 40 tahun dia menangis, pun di pada mahsyar esok dia kata belum tentu lagi, Adam tak selamat lagi. Di pada mahsyar esok Nabi Adam kata, nafsi nafsi, aku sibuk dengan diri aku, tak boleh nak selamatkan orang lain. Tuan-tuan mulia, baru ni kami pergi ke Mersing bercuti tuan-tuan, seronok lah. Masa nak balik tuan-tuan, orang Mersing cakap kat kami, ustaz kalau nak keluar daripada sini, keluar cepat-cepat sebelum zuhur. Lepas zuhur kan ombak kuat. Kita ni maklum lah, ramai-ramai pergi, seronok pula. Rasa tak puas lagi main ombak tuan-tuan. Kita kata tak apalah, kita tanggung lah lepas zuhur kan. Kalau ombak kuat, kita cubalah insya-Allah ta'ala. Masa pergi tu tuan-tuan, masa balik, ombak terlalu kuat. Sampai sahabat-sahabat kami, Masya Allah, bila turun daripada bot tu, dia kata, ustaz kalau ada bacaan lebih hebat daripada la ilaha illallah, saya baca dah. Saya dah memang rasa mati dah hari ni. Masa dalam keadaan ombak tengah kuat tu tuan-tuan, saya masa tu pegang 2 orang anak. Anak saya 8 orang tuan-tuan. 2 orang kita pegang, isteri pegang 2 orang. Anak yang lain semua pakat pegang-pegang adik-adik semua. Waktu itu memang kita takut. Saya terfikir masa tu satu benda tuan-tuan, ya Allah, kalau bot ni terbalik pada hari ni, aku ni sendiri tak reti berenang, tak reti menyelam. Nak selamatkan diri sendiri pun tak lepas. Kalau terbalik ni, nak selamatkan isteri dulu ke, anak bonsu dulu ke, anak sulung dulu ke, hak kita sendiri pun tak reti berenang. Saya terfikir, ya Allah, ini di dunia ya Allah. Tetapi bayangkan ya Allah di alam akhirat nanti, kalau aku sendiri pun diputuskan oleh Allah tak selamat daripada azab neraka, macam mana kita nak selamatkan isteri dan anak-anak kita daripada azab neraka Allah Ta'ala? Kalau saya pun tak tahu selamat tidak menyeberangi titan siratal mustaqim, kita sendiri pun tak ada jaminan. Waktu itu macam mana nak tarik anak-anak kita, isteri kita yang kita sayangi untuk selamat bersama dengan kita?
Inilah sebenarnya kesempatan yang Allah bagi panjang umur kita. Nabi kata sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu, panjang umur baik amalan dia. Sebab tu kalau boleh sekarang ni bukan masa nak buat baik lagi dah. Iblis ni dia kata okey dah, kau ni semua dah okey dah. Sebenarnya tak okey tuan-tuan. Kita kena keluarkan diri kita daripada zon selesa. Bawa diri kita. Orang-orang soleh di zaman para sahabat Nabi semua tak pernah merasa tenteram terhadap diri mereka. Allah bersumpah dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kemuliaan ketinggianku, kehebatanku, la ajma'u fi 'abdi amnain wa khaufain, aku tak pernah himpunkan dalam hati mana-mana hambaku dua kali tenang. Tenang di dunia, tenang di akhirat. Aku tak pernah himpunkan dua ketakutan dalam hati hambaku, takut di dunia, takut di akhirat. In amantu fid dunya, siapa yang aku tenangkan dia di dunia ni, relax, cool, semua okey belaka, akhwaftuhu fil akhirah, aku akan gerunkan hati mereka di hari akhirat nanti. Kita nak takut mana tuan-tuan? Nak takut dunia ke nak takut akhirat? Takut dunia ni dia ada dia punya kesudahan dia. Ada, mati habislah takut tu. Lepas mati bermula kegembiraan, bermula kemerdekaan yang hakiki. Dekat dunia ni kita merdeka tuan-tuan. Berapa kali kita sebut perkataan merdeka? Berapa kali? Hari merdeka kita sebut berapa kali? Merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali. Tetapi siapa yang selamat masuk syurga tuan-tuan? Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang diselamatkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah orang berjaya. Masuk syurga nanti bukan sekali merdeka, seumur hidup kita akan mengucapkan merdeka, 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 selamat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sehingga kata Nabi, ahli syurga bila masuk syurga nanti, bila mana diumumkan, wahai ahli syurga, dengar sini baik-baik, innalakum an tahyu fala tamutu abadan, semenjak daripada hari ini kalian akan terus hidup buat selama-lamanya, tak akan pernah merasa lagi benda yang dinamakan mati itu. Tak ada lagi mati. Di dunia ni kita nak merdeka setara mana tuan-tuan? Nak seronok setara mana? Selagi mana ada mati, selagi itu tak seronok. Cuba tanya kaki racing, bawa kereta sedap dah laju tuan-tuan, bawa motor laju, tapi hari-hari kita tengok orang mati. Bikers mati, innalillah, sahabat kita bikers meninggal dunia di tepi jalan, langgar macam-macam. Seronok ke tuan-tuan? Maknanya di dunia ni bukan tempat seronok, bukan tempat merdeka yang hakiki. Tak ada siapa boleh bebas sebebas-bebasnya, kerana Allah buat dunia ni darut taklif. Dunia ni adalah tempat kita menerima perintah-perintah Allah, tanggungjawab-tanggungjawab yang patut disempurnakan. Siapa yang tunaikan perintah Allah di dunia ni, Allah telah akan tunaikan perintah dia dalam syurga nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja syahwat kamu nak, apa yang kamu order, semua akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kamu akan mengecap nikmat sedap demi sedap, lebih lazat, bertambah kelazatan setiap saat dalam syurga. Wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abadan. Dalam syurga kamu akan muda buat selama-lamanya dan tak akan pernah tua. Dan kemuncak daripada merdeka, hari merdeka paling besar sekali dalam syurga nanti tuan-tuan, adalah ketika mana telinga kita mendengar saat kita dijemput oleh Allah datang berjumpa dengan dia. Allah izinkan kita melihat wajah Allah pada hari itu. Nabi kata tak ada satu benda yang lebih indah daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itulah hari merdeka kita. Hari itu Allah tanya pada kita, masih adakah yang kurang daripada nikmat kami, layanan kami kepada kamu? Ahli syurga semua jawab, a'taitana, ya Allah, Kau telah bagi kepada kami ini, Masya Allah, malam yu'ti ahadan minal alamin, dengan nikmat yang tak pernah ada seorang pun dapat macam kami. Semua orang rasa dialah mendapat layanan paling istimewa daripada Allah. Malu nak mengadu apa-apa, sebab semuanya sempurna dalam syurga. Kita buat sikit, Allah bagi banyak rupanya. Rupanya bila kita masuk syurga, kita ukur dengan ibadat kita di dunia. Sebenarnya tak ada apa pun ibadat kita di dunia. Sama dengan orang-orang masuk neraka.
azab sengsara di neraka. Malaikat boleh tanya pula ahli neraka nanti tuan-tuan, rasa-rasanya azab neraka ni dengan susah payah beribadat di dunia mana berat? Semayang dengan azab neraka ni mana lebih berat? Dulu dekat dunia rasa pensan kalau semayang. Ada orang dia kata, saya kalau semayang pensan Ustaz, nak pergi masjid berdebar. Tuan-tuan, kita rasa berat sangat. Sebenarnya malaikat kata, kalaulah kamu terima berat beribadat di dunia dulu, kamu tak akan menerima azab yang berat dalam neraka pada hari ini. Tapi kerana kamu tak cerdik, kamu tak faham, ahli neraka beritahu, lau kunna nasma'u, kalaulah di dunia dulu kami nak mendengar pun padan dah, au na'qilu, ataupun kami cuba faham, ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ini kami tak jadi penghuni neraka. Fa'tarafu bi zambihim, dalam neraka nanti semua orang yang di dunia ni diistidrajkan oleh Allah, Fir'aun, Qarun, bahkan syaitan, semua iktiraf dosa-dosa mereka. Masya Allah, fa'tarafu bi zambihim, semua kami mengakui kamilah orang paling bodoh, kami orang paling celaka, kami orang paling tak guna. Waktu itu Allah beritahu di dalam neraka, ahli neraka akan mamah jari-jari mereka sampai ke siku tuan-tuan. Menyesalnya wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Allah, kalau aku tahu ni aku tak berkawan dengan member aku tu di dunia. Laqad adallani 'ani dzikri, dialah yang melalaikan saya daripada peringatan. Sebenarnya banyak dah ingatan Allah bagi kepada kita. Saya nak tutup malam ini tuan-tuan dengan kisah Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ni antara Nabi yang berkawan baik dengan malakul maut. Dia bersaing rapat dengan malaikat maut. Jadi tuan-tuan mulia, kalau kita Allah bagi peluang Syekh hantar berkawan dengan malaikat maut, tuan-tuan nak ke tidak tuan-tuan? Nak ke berkawan dengan malaikat maut? Taklah, kalau malaikat lain boleh, tapi berkawan dengan malaikat maut ni bahaya. Lagi duduk sebelah kita, lagi cepat kita mati. Tuan-tuan mulia, Nabi Yaqub berkawan dengan malaikat maut. Maka satu hari malaikat maut datang ke rumah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata, wahai malakul maut, aku nak tanya sebagai sahabat. Ini kisah disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Makashiful Qulub. Tuan-tuan, dalam bab Al-Ghaflah, bab yang menyatakan betapa banyaknya manusia lalai dalam dunia ini, Masya Allah. Maka waktu itu Nabi Yaqub tanya dia, tuan datang nak cabut nyawa ke datang nak ziarah saya? Maka kata dia, malakul maut, kali ini saya datang nak ziarah tuan sebagai sahabat. Masya Allah. Dekat malaikat maut nak balik, dia kata, tuan sebagai sahabat, tolonglah, walaupun dengan orang lain tak cerita rahsia ni, sebab tuan malaikat maut, tapi kerana kawan, member punya pasal, tolonglah nanti kalau bila tiba waktu mati saya, sebelum nak ambil nyawa, tolong bagi isyarat sikit boleh tak? InsyaAllah, kata malaikat maut, saya akan tunaikan tuan punya permintaan. Tiba-tiba satu hari, malaikat maut datang tercegat depan pintu rumah Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub tanya pula, kali ini nak tanya juga, tuan datang nak ambil nyawa saya ke, ataupun datang Masya Allah nak ziarah saya macam dulu juga? Kata malaikat maut, kali ini datang nak ambil nyawa dah lah, habis dah masa tuan. Bayangkan kita tuan-tuan, kalau hari ini malam yang terakhir bagi kita di dunia ni, Masya Allah, apa benda yang kita nak buat sebelum kita mati, kan? Kita nak minta maaf dengan semua manusia yang pernah kita buat silap, nak pulangkan semua barang orang yang pernah kita ambil. Kalau kita diberitahu ini malam terakhir, mungkin kita nak qada semua semayang yang kita telah tinggalkan. Kalau boleh kita nak buka Quran yang kita tak baca, andai kata ini malam yang terakhir. Tapi kerana syaitan tipu kita, syaitan kata masa kau lambat lagi, masa orang lain dia sekarang. Syaitan bagi kita penyakit taswif. Dia kata bukan hari ni insya-Allah, taubat juga, tapi nanti lain kali, kemudian sikit. Tuan-tuan boleh, bila malaikat maut datang nak cabut nyawa, maka kata Nabi Yaqub, bukankah dulu kau pernah berjanji nak bagi kepada aku isyarat, tanda, alamat sebelum aku mati? Kan, kalau kita 40 hari sebelum mati jadi apa? Kan, seminggu sebelum mati jadi apa? 3 hari sebelum mati, apa tanda itu tuan-tuan? Tapi ni tak ada tanda, tiba-tiba kau datang. Kata malaikat maut, sebenarnya tanda dah banyak aku bagi, 3 sekurang-kurangnya tanda, tapi kau tak perasan. Kita pun ada tanda itu, tapi kita tak perasan. Kata Nabi Yaqub, tanda yang pertama, dulu badan kau kuat kan, sekarang dah lemah kan? Itu tanda yang pertama, sesungguhnya malaikat maut dah datang dekat dengan kita.
Yang kedua, kata malaikat maut, dulu rambut kamu, bulu-bulu di badan kamu semuanya hitam, sekarang semuanya dah bertukar jadi putih. Itu tanda yang kedua. Dulu badan kamu tegak, kuat, boleh melompat, boleh panjat macam-macam. Nak lompat kuda tuan-tuan, boleh lompat daripada bawah. Saya punya trainer kuda saya di Pahang tuan-tuan, dia boleh bawa kuda, tengah lari diterjun, kuda berlari pula, dia lompat balik atas kuda tu. Masya Allah, punya kuat ni. Tapi tuan-tuan, sekarang kita ni masuk umur 40, dah tak ada dah. Nak kekuatan macam tu dah tak ada dah. Dan malaikat maut beritahu, dulu badan tuan tegak, sekarang badan tuan dah bongkok. Masya Allah, gigi kita pun dah mula tanggal. Masya Allah, saya pun dulu masuk umur 40, hari ke-40 saya masuk umur tu. Tuan-tuan tahu hari pertama, saya makan daging, tiba-tiba saya tergigit gigi saya sendiri. Masya Allah. Saya kata Masya Allah. Maknanya zaman kita ni akan luput daripada dunia tak lama dah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita jangan mudah terpedaya, jangan tertipu, jangan teristidraj. Jangan kita rasa orang lain je mati, kita tak mati. Orang lain je akan sakit, kita tak akan sakit. Orang lain je susah, kita tak susah. Kita disayangi oleh Allah Ta'ala, bukan begitu. Jadi untuk itu insya-Allah, mudah-mudahan Allah telah pelihara kita daripada sifat istidraj ini. Allah Ta'ala pilih kita termasuk di kalangan hamba yang beriman pada Allah, yang sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan yang akan datang pada bila-bila masa saja. Dan kita bersabar di atas ujian yang Allah bagi, dan di atas nikmat yang Allah bagi. Kita tidak merasa kita hebat, kita bahkan sentiasa takut kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah bagi. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sama-sama kita isi kemerdekaan kita dengan ketaatan pada Allah. Bawa anak-anak muda kita ke masjid, bawa anak isteri kita ke majlis ilmu, bawa sahabat-sahabat kita ke jalan Allah. Dan paling penting, kita bawa orang bukan Islam ni tuan-tuan cepat-cepatnya beriman pada Allah Ta'ala. Inilah tanda kita berterima kasih di atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Mudah-mudahan sebelum kita mati, di tangan kita beribu manusia masuk Islam, beriman kepada Allah Ta'ala. Itulah tanda terima kasih yang paling besar kita bagi pada Allah di atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Sekian daripada saya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna bi mujibatin nadamah fil ali wal mali innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jalan berhampiran persisiran pantai. Jalan tu jauh sikit daripada jalan biasa. Di tapak itulah ada telaga, dan di situlah Nabi berwudu. Bahkan para sahabat telah bersolah di situ. Disebutkan di dalam tarikh, bahkan di situ juga 70 orang Nabi pernah singgah bersolat sebelum menunaikan haji Baitullah.